طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا معلم إبراهيم حكمة وعلمني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسير ولا تعسر، ربي التميم بالخير. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, pagi Jumaat, muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Hari yang dinanti-nantikan bilalah Ustaz Faisal nak buat tadabbur Al-Quran. Sehari ke sehari, hari ke sehari. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat memulai pada pagi ini, pada pagi Sayyidul Ayyam, pada hari Jumaat yang penuh keberkatan, yang setiap di dalamnya barang siapa yang berselawat, man salu alaihi salu ala syarbi asyram bismillah, barang siapa yang berselawat atas Nabi SAW satu kali, Allah akan selawat atasnya 10 kali. Ini kehebatan selawat. Jadi fa'aksiru min salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita bersama-sama memperbanyakkan selawat ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat dan rahmat Allah sekalian, pagi ini kita nak memulai tajuk tadabbur Al-Quran daripada surah Al-Fatihah, dan pada waktu yang sama kita akan menyentuh isti'azah, iaitu satu perkataan lafaz di mana menjadi perisai orang-orang muslimin muslimat dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon perlindungan kepada Allah dengan lafaz isti'azah, iaitu lafaz yang biasa kita lazimi, yang kita ucapkan, yang kita lafazkan bila kita nak meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung daripada Allah, daripada syaitan yang dirajam. Nanti kita akan huraikan di hadapan nanti insya-Allah. Baik. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sudah pasti Bismillahirrahmanirrahim dari mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim ini dikira termasuk dalam surah Al-Fatihah, iaitu melengkapkan ianya kepada 7 ayat. Sebahagian daripada mazhab yang lain, Maliki, Hanafi dan Hambali, mereka tidak memasukkan surah bacaan ayat Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian, kenapa disebut Al-Fatihah? Bermakna, artinya Al-Fatihah ini adalah pembukaan kitab secara bertulis. Kalau kita buka Al-Quran, kita buka mushaf, ada orang panggil mushaf, ada orang panggil Quran. Bila buka di hadapan sekali, sudah lain tidak bukan, sudah pasti surah Al-Fatihah. Kerana itu namanya Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini ada banyak nama yang diberi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagiannya yang dinamakan surah ini adalah surah As-Salah. Kenapa surah As-Salah? Kerana ianya dibaca dan menjadi rukun dalam solat 5 waktu sehari semalam.
Kalau siapa tak baca, maka tak sah salat dia. Dan Nabi juga panggil sab'ul matani, iaitu 7 ayat yang berulang-ulang. Kenapa 7 ayat berulang-ulang? Sebab setiap hari kita baca 17 kali. 17 kali. Solat fardu tadi, subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan isyak 4 rakaat. 17 kali kita baca surah Al-Fatihah. Dan kita dalam masa sedar tak sedar, kita minta dengan Allah hidayah. Seolah-olah macam wajib, kan? Wajib 17 kali. Kalau baca kurang satu, tak sah salat. Maknanya kita minta hidayah dengan Allah tu seolah-olah wajib, seolah-olah wajib. Kita minta hidayah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang saya katakan tadi, surah Al-Fatihah ini juga dibuka bacaan kerana pada permulaan salat. Sebab itu Nabi menamakan dia as-salah. Orang kampung kata surah apa? Surah Al-Ham. Al-Ham pun ada hadis Nabi SAW. Al-Ham pun betul, segala pujian. Surah Al-Ham. Jadi Umul Kitab pun betul, Sab'ul Matani pun betul, surah Al-Fatihah pun betul. Jadi ini adalah nama-nama yang kita sebagai orang Islam perlu biasakan. Ini surah Al-Fatihah, nama-nama yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka saya petik daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Al-Fatihah itu disebut juga sebagai Ummul Kitab. Menurut jumhur ulama, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah Ummul Quran. Maknanya tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah Ummul Quran, ini ibu segala ayat Al-Quran. Ummul Kitab, As-Sab'ul Matani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quranul Azim. Ini Al-Fatihah pun Nabi namakannya Al-Quranul Azim kerana kata sahabat radhiyallahu anhu, surah ni Al-Fatihah ini merangkumi dia seolah-olah seperti pagar negeri. Kalau zaman Nabi SAW dulu, setiap perantaraan negeri itu tadi, muslimin-muslimat, dia ada dibina tembok tinggi atau dipanggil pagar negeri yang membezakan ini negeri Mekah, ini negeri Madinah. Ada pintu masuk dia. Dan di dalam pagar negeri itu tadi ada penduduk, ada penghuninya, ada binatang ternakan, ada rajanya, ada rakyatnya, ada buah-buahan, ada rumah, ada segala dalam pagar negeri. Jadi kata sahabat SAW, kata sahabat radhiyallahu anhu, Al-Fatihah ni seolah-olah pagar negeri. Seolah-olah pagar negeri, yang di dalam pagar negeri itu ada segalanya. Sebab itu kata Nabi SAW dalam surah Al-Fatihah ini, muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian, seluruh 113 surah yang ada di dalam Al-Quran Al-Azim berbalik kepada surah Al-Fatihah yang ada 7 ayat. 7 ayat ini tadi dia menghuraikan kepada 113 surah yang lain, 6,626 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah, hebat. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di Qul a'udzu birabbil falaq ada di dalam Al-Fatihah, ada kaitannya. Apa yang ada di surah Al-Ikhlas kaitannya kepada surah Al-Fatihah. Surah Al-Baqarah 286 ayat, kaitannya kembali semula kepada Al-Fatihah. Seluruh ayat Al-Quran kembali kepada Al-Fatihah. Masya Allah, hebat Allah, hebat Allah. Dan surah ini disebut juga dengan sebutan
alhamdu, saya dah beritahu tadi kan. Dan juga as-salah. Kan? Hal ini tak silap saya, subhanallah, kalau saya lupa, kalau saya silap tolong tegur rakan-rakan ustaz-ustaz asatiza yang di dalam Korea ataupun di luar Korea, tegur kalau saya tersilap petik-petik hadis. Sebab ialah makin umur ni naik, dia lupa. Dikaitkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membahagikan salat antara diriku dengan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Ini kehebatan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni dibagi dua. Maknanya ada dialog, ada percakapan antara makhluk dan khalik, antara yang dicipta dengan pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bila kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, kata bila kita baca tu tadi, Allah kata apa? Hamadani abdi. Allah katakan siapa? Allah katakan seluruh para malaikat. Allah bangga, Allah rasa bangga sangat di hadapan para malaikat. Lihat manusia ini, hamba-Ku ini, dia solat, dia tidak pernah melihat aku. Dia solat, dia membaca, dia memuji aku, dan aku membalas. Hamadani abdi. Nanti panjang lagi, nanti sampai tentang dialog Fatihah tadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan cuba tadabbur sedalam-dalamnya agar saya dan muslimat dapat memahami dan dapat lebih khusyuk dan khudu' dalam ibadah salat, insya-Allah. Jadi surah Al-Fatihah ni dibahagi dua, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah kata apa? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala, Allah kata apa? Hamadani abdi, aku telah dipuji oleh hamba-Ku. Ini kehebatan surah Al-Fatihah, muslimat, ya. Dan Al-Fatihah juga disebut as-salah. Tadi saya dah sebut sekali. Kerana Al-Fatihah itu sebagai syarat sahnya salat. Rukun salat kan ada 13. Pertama niat, yang kedua berdiri tegak, yang ketiga takbir, yang keempat Al-Fatihah. Rukun salat yang 13, jatuh nombor 4, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Dan selain itu juga muslimat rahmati Allah sekalian, Al-Fatihah disebut juga sebagai Al-Shifa, iaitu penawar. Kalau anak sakit, kita sendiri sakit gigi, bengkak ke, kaki tu bengkak, gout ke, apa ke, perut tu kembung, kita baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah. Kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak akan cari doktor dulu nombor satu. Dia akan cari Allah. Cari Allah, sama ada dia solat ataupun dia melakukan apa ibadat untuk memudahkan, untuk mengurangkan rasa sakit dia, mengurangkan ujian yang ditimpa. Ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslimin, orang beriman tak sama. Orang muslimin, orang Islam saja. Orang Islam boleh juga beriman. Tetapi sebaik hamba umat adalah orang Islam dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman, dia buat apa muslimat? Kalau sakit gigi, dia tak terfikir doktor ni mungkin nombor 2 atau nombor 3. Anaknya sakit kembung, dia tak fikir ubat Uyi itu nombor 1. Dia akan fikir dulu nak minta dengan Allah. Ini tanda orang beriman. Dia baca Al-Fatihah saja. Bukan nak buat apa pun. Tak solat pun tak apa, baca Al-Fatihah. Kerana Nabi SAW menggelarkan antara nama yang dia beri, selain daripada Sab'ul Matani, selain daripada Ummul Kitab, Quranul Azim, Alhamdulillah,
dan juga Nabi bagi nama Asy-Syifa. Kerana apa dia? Kerana berdasarkan hadis. Ini hadis sahih, hadis sahih. Ini pun kalau saya lupa, tolong, kalau saya silap, tolong tegur. Saya lapang dada insya-Allah. Kerana tentang yang dinamakan surah, dia bagi nama surah Asy-Syifa, surah Al-Fatihah ni 7 ayat ni, kerana berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan tak silap saya diangkat hadis ini sebagai satu hadis yang marfu', yang diangkat. Fathul Kitab itu merupakan syifa, penyembuh dari setiap racun, dan juga disebut Ar-Ruqyah, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu ketika beliau sendiri dalam perjalanan daripada Mekah ataupun Madinah ke Syam, dalam beberapa kafilah dia tadi, mereka berhenti dan mereka dapati dalam satu perkampungan yang mereka berhenti itu ketua Tok Batin. Tok Batin lah, senang nak bagi faham. Tok Batin kena gigit lipan bara. Kena, ada sebahagian ulama kata kena gigit kalajengking. Wallahu a'lam. Jadi Tok Batin ni beritahu dah semua dah macam-macam orang ubat. Dan waktu itu kebanyakan pemuda-pemuda dan orang kampung tak ada dalam kampung, mereka keluar mencari keperluan hidup. Jadi datanglah kabilah Sayyidina Sayyid Al-Khudri tadi berhenti dan dia tanya, adakah daripada kalangan kamu yang boleh meruqyah? Sahabat diam aja, tetapi Sayyid Al-Khudri kata ana. Dia kata aku boleh. Jadi Sayyid Al-Khudri pun pergi. Dia tak buat apa pun, muslimat rahmatullah sekalian. Apa dia buat? Dia baca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah. Dan ketika dia meruqyah tadi, orang kata jampi lah, yang terkena sengatan tadi tu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada mana-mana engkau tahu wahai Sayyid Al-Khudri, Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Nabi tanya Sayyid Al-Khudri, macam mana engkau tahu? Sebab bila Sayyid Al-Khudri tadi, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, percaya dengan izin Allah dapat merawati, menyembuhkan sengatan Tok Batin tadi tu. Tok Batin ni punyalah seronok riau, habis 10 ekor kambing. 10 ekor kambing dia bagi kepada Sayyid Al-Khudri sebagai hadiah, hadiah. Jadi sahabat-sahabat kata jangan ambil, jangan sembelih. Sayyid Al-Khudri kata tak apa, kalau macam itu kita ambil dulu hadiah ni dan kita bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itulah Nabi tanya, Sayyid Al-Khudri, daripada mana kau tahu Al-Fatihah ni adalah ruqyah? Dia tak tahu pun, tapi dia cuma baca je surah Al-Fatihah. Sebab dia kata dia pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama Asy-Syifa. Serta surah Al-Fatihah itu adalah penawar. Maka Nabi kata, Nabi nak membenarkan tadi, kalau Nabi kata, bagi aku seekor kambing, yang lain kamu sembelih. Ada pengajaran dekat situ, muslimin-muslimat. Kenapa? Kalaulah Nabi tak buat begitu, kata ulama, maknanya tadi macam was-was lagi. Sebab Nabi tak ambil pun bahagian tu. Tetapi disebabkan Nabi ambil bahagian 1/10 daripada kambing tadi tu, maka yakinlah para sahabat radhiyallahu anhum waktu itu, maka perbuatan itu boleh dibenarkan dan mereka makan malam tu dengan makanan yang sangat lumayan. Makanan kambing ni sangat hebat, muslimat kalau zaman Nabi SAW ni. Makan kambing ni kira makan VVIP lah. Jadi bila Nabi minta seekor, maka selesailah keraguan para sahabat yang rasa was-was, boleh ke tak boleh. Kalau Nabi kata boleh, tapi dia tak minta pun kambing sikit, contoh. Tapi bila Nabi minta, kata Nabi ni dia tahu, Nabi ni
lahu. Nabi ni dia tak bercakap suka-suka. Dia bercakap hanya semuanya wahyu. Kan? Semuanya wa ma yantiqu anil hawa inna wahyu yuha. Dia tak cakap ikut nafsu, ikut perasaan. Tetapi dia bercakap wahyu yuha, daripada wahyu yang diturunkan ke atasnya. Inilah kehebatan Nabi kita. Ni hari ni Maulidur Nabi, Maulidur Rasul. Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya nak belanja, alang-alang ni saya nak belanja satu selawat. Siapa yang tengok live ni dan juga rakaman tadabbur ini, insya-Allah boleh amalkan selawat ni. Selawat ni pendek, tetapi pahala dia muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pahala dia tiada selawat yang pahala macam selawat yang saya nak kongsikan ni. Pahalanya tu malaikat sampai penat nak menulis. Tak larat. Ini kata Nabi SAW sendiri. Satu-satunya selawat yang malaikat tak dan nak tulis, pahalanya tak henti-henti. Walaupun dibaca satu kali. Apa dia? Boleh type. Bismillahirrahmanirrahim. Ini selawat Jazallahu annahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Lagi sekali. Jazallahu annahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Sekali lagi, tulis betul-betul. Jazallahu annahu sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Dapat baca ni satu kali pun malaikat tak habis menulis pahala. Ini kehebatan selawat. Daripada kita selawat satu ni, Allah buat surat atas kita 10. Yang ini selawat yang sangat special. Banyak hadis sahih yang mengatakan tentang selawat ini. Jazallahu annahu sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahli. Penat malaikat nak menulis pahala selawat. Khususnya pada hari Jumaat lagi. Jadi muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Ataupun dinamakan surah Al-Makiyah. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga Qatadah dan juga Abu Al-Aliyah. Tiga orang ni. Tiga orang ni yang merawikan hadis ni. Kalau tak silap saya, kalau saya silap tegur, insya-Allah. Pertama Ibnu Abbas, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Qatadah dan juga Abu Al-Aliyah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahawa surah ini diturunkan di Madinah ataupun dinamakan Madaniyah. Inilah pendapat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana bukan kata saja, bukan sekadar Abu Hurairah, tetapi juga pendapat Mujahid, Atta bin Yasar dan Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Ada yang berpendapat surah Al-Fatihah ni turun dua kali. Sekali turun di Mekah, yang sekali lagi di Madinah. Dan di sini kita nak lihat muslimin muslimat, pendapat pertama. Pendapat pertama lebih sesuai kenapa? Sebab Abu Hurairah, sebab Abu Qatadah tidak, tetapi sebab kukuh, iaitu berdasarkan dalil Al-Quran. Sebab itu nak cakap apa-apa tentang hukum, kena ada dalil. Nak hujah hukum, kena ada dalil hadis atau Al-Quran. Jadi pendapat pertama tadi yang turun di Mekah, yang turun di Mekah kerana diambil daripada surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. Dan sesungguhnya
atainaka, kami datangkan kepada kau wahai Muhammad, telah berikan atainaka, datang boleh tetapi lebih tepat iaitu berikan. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad sab'ul matani, sab'an minal mathani, ini 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Yang ini dalam surah Hijr 87. Surah Hijr ni adalah surah Al-Makkiyah. Dan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, dan surah ini secara sepakat terdiri dari 7 ayat. Hanya saja terdapat perbezaan dalam masalah basmalah yang awal tadi saya sentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kaedah tadabbur ataupun tafsir dipanggil basmalah. Basmalah dengan isti'azah. Perbezaan dalam masalah basmalah iaitu hanya mazhab Syafi'i mengambil kiraan basmalah iaitu Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surah Al-Fatihah dan menjadikannya sempurna 7 ayat. Sebagaimana menurut kebanyakan para qurra, ni para pembaca atau penghafal Al-Quran atau penghafaz kufa, dan pendapat segolongan sahabat dan para tabi'in, pengikut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bukan sebagai ayat pertama dari surah tersebut. Maknanya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengenai hal ini, muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, ada 3 pendapat. 3 pendapat. Dan insya-Allah nanti saya akan kemukakan pada rakaman ataupun live berikutnya. Sebab saya masih lagi peringkat awal. Maknanya tadi kita belum masuk lagi Al-Fatihah. Kita nak masuk basmalah dan isti'azah dulu. Lepas tu kita masuk Bismillahirrahmanirrahim. Jadi muslim-muslimat yang rahmat Allah sekalian, kita teruskan lagi. Dan mereka juga mengatakan surah Al-Fatihah ini terdiri dari 25 kata. 25 kata, mana 25 perkataan, dan mempunyai 113 huruf. Imam Al-Bukhari mengatakan dalam awal kitab tafsir disebut Ummul Kitab kerana Al-Fatihah ditulis pada permulaan Al-Quran dan dibaca pada permulaan solat. Ada juga yang berpendapat disebut demikian kerana seluruh makna Al-Quran kembali kepada apa yang dikandungnya, iaitu surah Al-Fatihah. Imam Ibn Jarir mengatakan orang Arab menyebut untuk semua yang mencakupi atau mendahului sesuatu jika mempunyai hal-hal yang lain yang mengikutinya, dan ia sebagai pemuka yang meliputi surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni orang Arab panggil dia Al-Um. Maknanya dia adalah induk, kepala surah. Yang surah-surah lain semua mengikut surah Al-Fatihah. Betul. Diturunkan di Mekah. Masya Allah, betul. Kita mazhab Syafi'i 7 ayat sempurna Al-Fatihah. Mana tadi? Dan perlu dibaca jahriyah, mana kena baca terang, tak boleh baca siriyah, tak boleh baca perlahan. Kalau mazhab lain mereka selain dari Syafi'i
Kalau contoh kita pergi di Mekah, kita buat umrah dan haji, kita dengar imam dia tak jahriyah kan, basmalah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Cukup asma' bi nafsi. Cukup dia baca bismillah tu dengar untuk diri dia je. Tiba-tiba dia takbir Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah bismillah, basmalah tak dengar kan? Tapi mazhab Syafi'i, kita sembahyang sorang-sorang ke, kita sembahyang ikut imam ke, kena baca jahriyah, kena baca terang. Kalau makmum baca terang tetapi memadai asma' bi nafsi, cukuplah dia dengar bacaan dia, tak perlu orang kedua, orang ketiga. Tapi Ustaz, kalau orang sebelah dia pun dengar, sunat. Orang yang ketiga dengar, makruh. Makruh. Kalau satu masjid dengar, batal solat, sebab dia makmum. Dia makmum, batal. Jadi makmum ni bacaannya asma' bi nafsi, memadai. Macam kita solat asar dengan zuhur ikut imam lah, ataupun kita sembahyang sendiri, kita baca, kita je dengar, kita je. Tapi kalau kita baca kita tak dengar, bermakna Al-Fatihah tadi tu tak sah. Bila tak sah, solat pun tak sah. Suka saya bawakan satu syair. Syair saya pun dah lupa syair, tapi ingat insyaAllah saya selalu amalkan syair ni. Sebab saya dulu masa belajar cawangan Al-Azhar Mesir dulu, sebelum pindah ke kuliah Islam Universiti Unimed kan, dulu dipanggil kuliah Ad-Dirasat cawangan Al-Azhar Mesir. Memang ada topik belajar syair saja, syair. Jadi Zur Ar-Rumah ni salah seorang penyair yang Nabi suka, yang Nabi gemar pada dia. Daripada Rahman Jawarih, lagi Abdul Qasim Jirah, banyak dulu 3 orang yang Nabi suka, penyair-penyair tu. Nabi suka. Kalau Nabi nak dengar syair, Nabi panggil dia. Dan termasuk juga Zur Ar-Rumah, seorang penyair yang Nabi suka. Apa kata dia? Ala ra'sihi umma lana taqdi biha, jima'u umuri laysa la'si laha amra. Itu cara baca syair. Dia tak boleh baca syair Quran. Sekali lagi. Sedap. Ya, yalah. Ala ra'sihi amil lana taqdi biha, jima'u umuri laysa na'si laha amra. Cukup. Jangan 3 kali. Okey, sekali lagi ya. Sebab ramai yang suka syair. Bagus syair. Syair tak boleh jadikan hujah, tapi pendapat boleh, insya-Allah. Pandangan boleh. Kita nak gunakan pandangan-pandangan kita syair yang terkenal, masya-Allah, bagus. Ala ra'sihi amil lana taqdi biha, jima'u umurin laysa naqsi laha amra. Apa makna dia? Muslimin muslimat rahmatullah sekalian, ala ra'sihi amil lana taqdi biha, pada ujung tombak itu terdapat panji kami. Tombak bukan macam Wahsy punya tombak. Wahsy kan dia bunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy ni yang pembunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya dia masuk Islam pada ketika pembukaan Al-Fatih Makkah. Pembukaan kota Makkah, dia masuk Islam. Dia bunuh, ditawarkan oleh Hindun, dibebaskan. Kalau kau dapat bunuh Hamzah, aku nak makan hati dia, aku bagi kau segala barang kemas, dan aku bebaskan kau daripada hamba abdi. Itu Wahsy nama dia. Tombak, nak cerita ni tombak tu tadi, dekat hujung tombak tu, kalau dia baling dengan bendera-bendera, panji tu bendera lah, panji. Kalau bendera ni dari segi negara, tapi kalau perang tu panggil panji. Panji biasanya kalau nelayan kan ada dekat perahu tu kan, dia pasang bendera. Bukan bendera Malaysia, apa-apa bendera lah, tu panji lah tu. Panji nama dia. Dia kata apa? Pada ujung tombak itu terdapat panji kami.
Maknanya tadi, mana tombak tu terbang, dia membawa nama kumpulan itu ataupun nama individu tu tadi. Sebab dekat tombak tu ada panji tertera nama siapa-siapa. Yang menjadi lambang jima'u. Kata lana taqdi biha, yang menjadi lambang bagi kami, lambang kemegahan, kekuatan. Walaupun tombak tu terbang tak ada kat tangan, tetapi dia membawa keagungan sebagai satu lambang yang agung buat mereka. Sebagai pedoman, kata jima' umuri laisa na'silaha amra, sebagai pedoman segala urusan yang sedikit pun takkan kami khianatinya. Ni apa pula ni Ustaz, tiba-tiba masuk tombak ni. Makna ni kaitan makna tadi Al-Fatihah ni tadi, sebahagian orang masyarakat Arab dia panggil Al-Um. Al-Um ni kira kepala lah. Kalau kita belajar, kalau di pelajar Malaysia, belajar di Mesir, di Mekah, setiap hari Senin tu kadang ada nyanyi lagu negaraku tu kan, dia panggil naik kata Ra'asul maknanya naik kepala bendera tu atas sekali. Kemuliaan, keagungan semua ada di situ. Maknanya tadi tombak tu tadi, dia membawa, dia menjadi lambang, dia menjadi panji, bukan tombak semata-mata, bukan tombak membunuh saja, tapi tombak tu membawa mesej, panji, moto, logo, slogan, semangat, keagungan. Ni nak cerita Al-Fatihah lah. Nak cerita ni orang Arab, dia masukkannya dalam syair. Maknanya Al-Fatihah ni tadi ni macam tombak. Tombak yang ada panji, yang jadi lambang, lambang keagungan Islam, lambang keagungan solat. Kalau tak ada solat, baca Al-Fatihah tak sah solat. Itu lambangnya. Sebagai pedoman segala urusan. Makna tadi Al-Fatihah itu tadi menjadi pedoman sebagai apa saja urusan akhirat dan duniawi. Sebab dalam Al-Fatihah itu tadi, dia menghuraikan kepada 113 surah yang lain, 6,626 ayat yang lain. Maknanya tadi dia menjadi pedoman, menjadi satu perlembagaan, menjadi satu orang kata panduan. Sebab itulah kata Nabi SAW ketika selepas Jumaat, kata Nabi SAW apa dia? Barang siapa yang berpegang kepada dua perkara, iaitu Al-Quran dan sunnati, sunnahku, nescaya ia tidak akan sesat dunia dan akhirat. Inilah dimasukkan dalam syair orang Arab. Maknanya tadi segala urusan, dimudahkan segala urusan. Kalau Al-Quran tu jadi tadi menjadi pegangan manusia, khususnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia kata lagi? Yang sedikit pun tak akan kami khianati. Mana Quran tu tadi tak akan dikhianati. Contohnya Allah kata wala taqrabuz zina, janganlah kamu hampir zina. Mereka orang Islam bukan sahaja menghampiri, malah menjauhi perbuatan zina, malah menghina, mengherdik perbuatan zina. Ini yang dimaksudkan, yang dimasukkan dalam syair. Syair ni tak boleh buat ibadat, tetapi nak bawa sebagai satu taukid, satu orang kata kesungguhan sesuatu perkara itu tadi, khususnya dalam ibadah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang dah pukul 15. Pukul 15. Kita berhenti sikit je lagi, insyaAllah 5 minit 10 minit. Saya nak terangkan sikit maksudnya tombak. Tadi saya nak terangkan sikit. Mekah tadi disebut sebagai Ummul Qura. Kan saya kata tadi kan. Yang lain semua akan mengikut Ummul Qura, ibu bagi segala bacaan pembaca. Qura, kerana keberadaannya terlebih dahulu, dan maknanya tadi dia berada
di Mekah. Ceritanya Al-Fatihah tu turun di Mekah. Dia berada dulu di situ. Dan juga Mekah ni menjadi satu kota kepada penghulu bagi kota-kota lain. Maknanya dalam surah Al-Fatihah dalam Quran ni tadi muslim-muslimat, Al-Fatihah ni menjadi penghulu kota. Jadi saya kata pagar negeri, anda bagi faham lagi. Penghulu kota, dalam kota tu macam-macam ada. Dan Al-Fatihah ini umpama penghulu kota kepada kota-kota yang lain. Apa kota-kota lain? Ali Imran, Al-Baqarah. Inilah tadabbur. Muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Tadabbur ni kerana apa? Kerana kita nak mendatangkan khauf, nak datangkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada khauf, baru datang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Quran ni muslimin-muslimat, kata Nabi SAW, bila kita baca, walaupun kita ni bukan orang Arab tu baca dia faham, tetapi kita ni orang ajnabi, orang luar daripada tanah Arab, orang jami'i, begitulah jami' non Arab. Kita tak faham, tapi kata Nabi SAW dan para ulama mengesahkan supaya bila kita baca Quran itu tadi, buat menangis, ibki. Walaupun tak boleh menangis, buat menangis. Akhirnya kalau kita lakonkan buat menangis, akhirnya dia akan menangis sungguh-sungguh. Sebab apa menangis? Sebab kita rasa takut Quran. Tak ada orang, kalau orang faham Quran, dia tak akan suka, dia tak akan senyum lebar. Melainkan sebab Quran ni muslimin-muslimat, dua perkara je ceritanya. Apa ceritanya? Pertama, mau'izah, peringatan. Peringatan kepada siapa? Kepada orang musyrikin, kepada kufar, orang kafir, dan kepada orang munafik. Yang kedua apa dia? Mubashir, iaitu bashir, berita gembira bagi orang yang beriman, bukan orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Ini Quran. Mau'izah dan bashir itu, iaitu peringatan, amaran dan juga berita gembira. Itulah Al-Quran. Sebab itu bila kita baca Al-Quran, kita kena buat menangis. Buatlah menangis. Sebab nak datangkan khauf, nak datangkan rasa takut. Takut apa? Takut azab Allah, takut kepada perhitungan hari akhirat. Dekat dunia ni kita lepas, tapi dekat akhirat belum tentu. Jadi kita takutkan perkara-perkara yang kita tak nampak, perkara-perkara gaib. Sebab itu bila kita rasa takut, kita akan rasa rendah diri, hati kita menjadi lunak, hati kita menjadi murni, hati kita menjadi bersih. Allah suka, kita rasa rapat dengan Allah, maka kita akan lakukan apakah akhlak orang-orang beriman. Maknanya tadi kita akan lakukan perkara-perkara ataupun akhlak seperti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz? Sebab hari ni ramai orang solat, hari ni ramai orang berpuasa sunat, puasa Ramadan, tetapi akhlak mereka tidak seperti ibadah mereka. Baran masih baran, marah masih marah, hasad dengki masih hasad dengki. Betul? Kan? Ramai setuju. Tak, ini realiti muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini realiti. Maknanya tadi solat kita tidak memberi sedikit pun kesan khauf kita kepada Allah. Sedikit pun tak memberi kesan. Habis-habis beri solat aja terus mengumpat tu imam, terus mengumpat Bilal, terus mengumpat jiran sebelah. Seolah-olah solat tadi, sembahyang tadi tidak memberi kesan. Kata Allah Taala kata apa dia? Inna salat anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahawa sesungguhnya salat itu mampu mencegah kita melakukan perkara-perkara perbuatan munkar dan jahat. Fahsya' ni kata ulama zina, dosa besar.
dan mungkir. Ya, kita jadi orang yang khianat kepada agama. Jangan. Sebab itu Al-Quran ini bila kita baca, walaupun Al-Fatihah, walaupun apa, katakan Al-Quran saja, muslim-muslimat, latihlah diri itu menangis. Latihlah diri itu rasa takut dengan Allah, rasa takut dengan azab Allah, rasa takut dengan balasan Allah. InsyaAllah perkara ini perlu dilatih, insyaAllah. Dan ada juga yang berpendapat kerana bumi ini terbentang darinya. Maknanya tadi ulama berpendapat kalaulah bukan kerana Al-Fatihah, Allah tak akan buat bumi. Ceritanya begitu. Tak ada sebab Allah nak buat bumi, matahari dan kita. Ini antara tujuan Al-Fatihah. Besar kan rahmat Al-Fatihah ni. Jadi disebab walaupun 70,000 tahun dulu, ada sebagian ulama kata Al-Fatihah tu nak turun. Ada orang kata tentang Nur Muhammad 20,000 tahun dulu. Tanpa sebab, percaya dan yakinlah Allah tak ada sebab nak buat kita, nak buat bumi semua. Walaupun Allah itu mampu buat, tapi secara logik. Ini kata logik akal manusia. Oleh tadi disebabkan Al-Fatihah lah tadi, dan penerimanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW. Maka diciptakan bumi, diciptakan kita segalanya. Jadi insyaAllah muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, akhir sekali apa yang saya suka ingatkan, dan benarlah yang disebut Al-Fatihah ini As-Sab'ul Matani, lain pada surah lain, kerana surah ini dibaca berulang-ulang dalam solat, pada setiap rakaat, meskipun kata Al-Masani memiliki makna lain. Betul. Al-Masani dalam istilah Arab ada makna lain. Tetapi di sini terjemahannya adalah berulang-ulang. Sab'ah, 7. Masani, maknanya Masani itu tadi Isnain, dibahasa pada 2. Masani. Ini kalau belajar bahasa Arab, ada makna lain. Tapi dalam terjemahan ini, dalam tadabbur, ulama berpendapat, jumhur ulama berpendapat Al-Masani adalah yang berulang-ulang, sebagaimana yang akan dijelaskan pada tempatnya nanti, insya-Allah. Mungkin live petang nanti ataupun esok. Saya kata, kenapa Al-Masani? Apa Ustaz kata Al-Masani? Ya, nanti ingatkan saya. Ada makna lain sebenarnya kepada Al-Masani. Tetapi jumhur ulama berpendapat sepakat Sab'ul Matani wa laqad atainaka sab'an minal matani, ayat 87 dari surah Hijr. Dan sungguhnya kami datangkan kepada engkau wahai Muhammad, kami berikan kepada engkau wahai Muhammad sab'an minal matani, daripada 7 ayat yang berulang-ulang. Masa isna sana kemuliaan, insya-Allah. Jadi kita berhenti dulu di sini sebab dah 12:04 minit. Kita nak siap sedia, nak siapkan sendiri bagi kaum Adam, untuk siapkan diri untuk kita pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan henti selawat walaupun dalam bilik air, dalam hati teruskan berselawat. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Betul. Muhammadan boleh, Muhammadan boleh, ya. Jadi insya-Allah muslimin muslimat, follower yang bukan Islam, ajami ataupun non Arab, non
bukan orang Islam, non-Muslim. Terima kasih. I would like to thank you very much for supporting me in my life. Very very much thank you. I wish pray for you. May God be bless you all and your family, insyaAllah. Barakallahu fikum jami'an. InsyaAllah nanti next ingatkan saya moderator. Boleh tak saya nak cari moderator lah, 2-3 orang moderator untuk uruskan jadual tadabbur. Sebab kita dah mula dah ni, hari ni kita mahu Jumaat. Tadabbur. Keutamaan. Lepas ni kita nak bincangkan keutamaan Al-Fatihah. Apanya? Keutamaan Al-Fatihah. Itu ingat tajuk yang berikutnya, keutamaan Al-Fatihah. Ini sekarang tajuk apa Ustaz? Muka yang pandai. Terima kasih. Mukaddimah. Pembukaan, mukaddimah, pendahuluan. Baik, barakallahu fikum jami'an. Terima kasih yang bagi live, yang bagi gift, yang bagi hadiah. Terima kasih. Hari ni banyak ni, beribu hadiah saya dapat ni. Tadi besar tadi, saya ingat ada 78,000 benda tu. 78,000 koin Jadi banyak juga, 7,800 ringgit. Apa-apa pun terima kasih, barakallahu fikum jami'an. Saya sayang anda semua dan anda kena ucapkan saya pun sayang Ustaz. Dan ini adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang dah lama tak dihidupkan. Sebab Nabi beritahu, bila Nabi jumpa sahabat, Nabi latih Sayyid Al-Khudri juga. Nanti aku nak beri kau satu hadiah. Saya boleh kata apa hadiah ni? Rupanya itulah hadiahnya. Ana uhibbuka, aku sayangkan kau. Jadi bayangkan Nabi ucap pada sahabat pun, oh Nabi ucap sayang dekat aku. Berapa bangga seronoknya. Kemudian dia membalas balik, kiranya aku pun sayang kau ya Rasulullah. Ana uhibbuka ya Rasulullah. Ana uhibbuka ya Rasulullah. Aku sayangkan kau. Saya sayangkan anda semua. Sekarang anda ikut saya. Ana uhibbukum. Saya juga sayang kamu, Ustaz Faisal. Baik, itu saja. Terima kasih semua. Saya sayang anda semua. Jangan henti selawat. InsyaAllah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih. Mudah faham. Terima kasih. Moga-moga yang bukan awak saja, yang lain-lain pun rasa perkara yang sama, mudah faham. Itulah niat saya, tidak lain tidak bukan, supaya penyampaian saya ni muslimin-muslimat, walaupun ada kekulu pilih, tapi saya minta dengan Allah supaya yang mendengar tadi mudah faham, mudah dapat amal, dan mudah untuk sebarkan kepada manusia lain, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim